Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, kita semua selesai menunaikan sembahyang subuh jemaah. Jadi pada pagi ini kuliah subuh 1 Ramadan. Kuliah subuh ni risiko dia satu je. Kita nak terlelap je. Itu yang risiko paling besar lah. Ni nak dengar ke tidak ni? Nak dengar ke tidak ni? Dengarlah, tu terlelap juga. Susah tu. Susah dengar kuliah subuh ni. Maghrib pun terlelap je. Risiko juga. Sebab dah nak malam, dah nak tidur dah. Tu tak apa. Ini dah bangun tidur, nak lelap balik. Itu yang susah. Risiko lah ya. Risiko saya pula takut tak sampai ke surau tuan-tuan sebab terlelap tak bangun. Maka saya tadi terjaga banyak kali tuan-tuan sekalian. Kejap pukul 2, kejap pukul 3, kejap 3.30, 3 1 minit, 3 4 minit. Teruk kuliah subuh ni. Tak apalah. Tajuk pagi ini yang dibagi pada saya oleh pengurusan surau. Surau dah bagi tajuk tuan-tuan sekalian. Kalau tak ada tajuk, saya tak kisah. Dah bagi tajuk kan, ikutlah. Ustaz, tajuk Ramadan ya. Tajuk Ramadan. Alamak. Baik. Saya bagi tajuk lah tuan-tuan sekalian. Kurang-kurang adalah tajuk kan, bawa balik. Apa tajuk tadi? Tak ada tajuk tadi Ustaz kata. Ada tajuk. Apa tajuk tuan-tuan sekalian? Apa ada pada Ramadan, tajuk. Ingatlah. Tuan-tuan perasan tak, sebelum Ramadan ni orang Malaysia Melayu ni buat apa? Apa dia buat kan? Orang kampung lagi lah. Orang taman ada buat juga. Tapi sebab pandemik ni ramai tak buat, terkendala. Buat kenduri. Nak sambut Ramadan. Kan? Buat apa tu cik? Buat kenduri nak sama Ramadan lah. Kampung saya tu buat. Mak motor saya buat. Tapi batal sebab anak beranak ramai COVID daripada KL. Tak jadi batal. Catering on lah. Tu macam mana catering tu dah rugi tu, hantar surau. Buat juga. Tapi ramai kena COVID hari tu tak dapat buat lah. Jumaat yang lalu surau lorong saya buat juga. Lorong pun nak buat juga. Buat apa ni? Sambut Ramadan. Tahlil arwah. Kenapa buat tahlil arwah pula? Kenapa tak buat hari-hari? Lupa Ustaz, nak Ramadan baru ingat. Buat ya. Tuan-tuan apa erti tuan-tuan sekalian? Artinya Ramadan ni tetamu yang sangat ditunggu-tunggu. Orang sambut. Syaban mana ada buat kenduri? Buat apa sih? Kenduri Syaban tak ada. Rejab pun tak ada. Cuma orang doa je. Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban. Bila Rejab dah berlalu, tukar doa. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Rejab dah hilang, nampak? Nampak? Tahu ya doa tu. Tahu ya. Tak payah hilangkan Rejab tu. Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bila masuk Rejab. Bila Rejab dah berlalu, Allahumma barik lana fi Sya'ban. Rejab aku dah tak ada. Rejab tu kata apa? Oh, kau tinggalkan aku ya. Doa ya tu untuk tahun depan. Wa ballighna Ramadan, sampaikan aku Ramadan. Sampai kan? Sampai. Gitu. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, tuan-tuan saya pesan tuan sekalian masuk Ramadan ni ikutlah kaedah Nabi. Nabi 16 Syaban dia komen rumah. Tuan-tuan nanti balik kan, saya pesan diri saya jugalah. Beritahu yang rumah saya, beritahu anak-anak saya, kau bilik kau semua komen, saya kata. Tolong lipat kain, jangan main humban je. Kadang anak-anak kita ni kain tu dia humban dah bawah katil tu. Aduh kan. Saya cek lah bilik seorang-seorang kan. Ni semua komen ni. Nak Ramadan ni, saya kata. Bilik air bersihkan tuan-tuan sekalian. Sebab Nabi 16 Syaban dia bersihkan rumah sebab nak sambut Ramadan. Sebab Ramadan nak masuk rumah kita. Tengok apa kotor sangat rumah orang ni. Aku nak masuk ni ruang tamu, teruklah dengan spender-spender bersangkut dekat sofa ni, pahal. Kan? Lepas tu ruang tamu kita punya kapos tuan-tuan sekalian. Kapos ni penentu kejayaan. Sebenarnya
Atau pergi rumah orang tengok, ya Allah, minyak hitam bersepah. Tu. Lap lah, kasut tak susun, motor pun tak susun. Tahu sapulah orang tamu kita punya kaposh tu. Ramadan nak masuk ni rumah kita. Tak komeh ya? Tak komeh. Lepas subuh kan komeh. Pahal bang? Komeh lah. Oh, pahal. Itulah Ramadan dah masuk dah ni. Sebab Ramadan tu kena komeh. Antara yang perlu kita komeh ialah dapur. Dapur bagi kilat. Sebab kita nak berbuka, kita nak bersahur. Bilik-bilik khas apa dia? Bilik khas tu untuk kita bangun malam, kita nak baca Quran. Bawa komeh sikit, baju tersusun, sangkut elok-elok kat hanger, buku-buku susun, kapet-kapet di di vacuum. Sebab tempat tu kita nak baca Quran, kita nak zikir. Ruang tamu, lagilah. Rumah kita ada 2 ruang tamu. Kalau rumah tingkat 2 tingkat, bawah satu, atas tu ada ruang tamu. Bersih kan? Sebab nak sambut Ramadan. Tapi itulah rumah tak pusat, tak penting tuan-tuan sekalian. Macam saya jumpa seorang kawan kan, kereta kotor. Saya naik kereta dia. Kereta kau tak basuh ke? Tak penting basuh ustaz, yang penting jalan. Tak penting basuh kereta. Tak penting kata dia. Ni semua dunia ustaz. Saya kata gila lah kau ni. Penting kereta tu ada roh kan. Kita basuh badan dia akan pelihara kita tak rosak. Kita dah basuh kereta, kita naik pun seronok kan, sebab kita basuh dia. Anjing pun suka dibasuh kan anjing. Anjing, kucing kita basuh dia suka. Tuan-tuan, Ramadan ni penting tak? Penting. Sebab Allah Ta'ala dia suruh kita Ramadan ni untuk perbaiki diri jadi baik. Sebenarnya kita tak baik benar pun. Saya pun tak baik. 11 bulan ni banyak buat hal. Sungguh bercakap ya, membawang ya, gosipen kan. Membawang kerja kan, cari salah orang. Bila Ramadan semua latih. Bila latih tuan sekalian, dia tak ngarut. Puasa ni satu je kelebihan dia, tak mengarut pada hari tu. Dia senyap je. Tak ngumpat ke hari ni, tak larat dah ngumpat dah, latih benar lah. Amat dia lain. Tu Ramadan. Yang kedua, Allah Ta'ala suruh kita jangan tak makan. Supaya tak makan. 11 bulan kita memang terdarah je. Jangan nak makan je. Puasa sunat pun tak nak. Puasa hari putih pun tak nak. Puasa hari Arafah pun tak mau. Puasa hari Ashura pun tak nak. Semua tak nak. Kau Allah bagi Ramadan puasa 30 hari. Supaya tak makan. Sebab kita 11 bulan tu kita makan je. Lagi kalau dihantar pergi khusus, lagi jam 6 kali makan. Lepas tu ngeteh pula malam kedai mamak keluar dari hotel. 7. Kojo nak makan ni kan. Allah Ta'ala datangkan Ramadan supaya kita tak makan. Baik. Baru nak masuk tajuk. Mukadimah panjang kan? Itulah tu. Tuan-tuan, pertama sekali saya nak ingatkan pada diri saya. Saya tak ingat pada tuan-tuan. Tuan-tuan ada power lah. Saya ni pun lemah ini. Iman kita turun naik tuan-tuan sekalian. Kalau iman tu naik itu tuan-tuan malaikat lah. Kalau iman tu turun tak pernah naik tu syaitan, iblis turun ni. Kita turun naik. Walaupun kita ni berkopiah putih, berserban besar, berjubah macam saya ke, baik Siapa tahu baik? Tak tahu dah. Yang tahu Allah Ta'ala kita baik ni. Yang tahu kita baik isteri kita yang paling tahu abang kita baik ke tidak. Isteri je tahu. Baguslah penceramah tu. Siapa kata tahu bagus penceramah, kat rumah dia lompang bini dia. Siapa tahu? Kita tak tahu. Kan? Tuan-tuan, pertama tuan-tuan sekalian, bondong ni penting kan? Iaitu ada tiga huruf ni, tapi penting kat kita. Apa 3 huruf tuan-tuan sekalian? Sin, ha, ra. Sahar ke sahur? Sahur. Ada orang dia tak nak sahur, tak penting. Tuan-tuan penting sahur. Kesan sahurnya penting. Cuma kesan fizikal dia minum air kosong saja, ni makan pek pinggan. Tu kesan fizikal tak sama. Dia minum air kosong saja, togok, lepas tu dia semayang. Ni 4 pinggan contoh kan. Segi fizikal tak sama sebab dia sahur air kosong, ni 4 pinggan. Tak sama fizikal, tak sama. Tapi tuan-tuan sekalian, segi waktu yang barakah sama. Bila sahur yang terbaik? Nabi kata, sahabat tanya, ya Rasulullah, sahur ni macam mana sebenarnya ni? Waktu bila kan? Nabi kata, antara sahur ke waktu subuh tu lebih kurang 50 ayat Al-Quran yang kita baca. Agak-agak minit. Baca Al-Quran hari ni tuan-tuan test tengok baca Quran 50 ayat. Berapa minit? Kan?
Dia ada dua cara baca Quran. Satu tilawatul Quran. Tilawah ni dia baca dia bertartil. Tilawatul Quran dia baca dalam keadaan yang berlagu. Contoh saya baca kan. Bismillahirrahmanirrahim. Tilawah kan. Alif lam mim. Ni nak bawa sujud syahadah ni. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Tilawah. Cuba ulang macam tu kan. Buat macam tu, buat sujud lari orang. Lambik mana imam ni, ya Allah. Satu ayat tu 30 saat. Mai. Macam mana nak pergi kerja ni? Lalas Jumaat dia kosong surau. Itu tilawah. Maknanya kalau tuan-tuan baca macam tu agak-agak berapa minit? 50 ayat agak-agak berapa minit? 30 minit. Lama. Tapi bacaan kedua hadar, tadwir, bacaan yang deras tapi ikut tajwid. Yang orang baca hafazan Quran peringkat kemasaan tu hadar nama dia, tadwir. Dia ada sistem bacaan dia. Macam mana saya tahu ni? Belajarlah sikit-sikit kan. Itu je. Dan sebab saya ini setiap tahun jadi hakim hafazan Quran peringkat negeri Selangor. Jadi saya tahulah kan, sebab suruh jadi hakim tahulah. Saya bagian suara gaya. Peringkat negeri Selangor tu saya hakim, konon-kononnya terror lah. Bangang juga sebenarnya. Tak tandai pun. Dia lantik-lantak lah, aku boleh je kan. Tapi belajarlah. Oh macam ini baca tadwir, suara gaya. Saya pakai suara gaya. Maknanya saya belajar. Oh macam mana suara gaya hadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu tarawih Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Masira. Oh kononnya kan. Nak laju tak? Tu tadwir lah tu. Bila tuan-tuan baca macam tu, lebih kurang 15 minitnya. Itulah time frame sahur daripada kita. Contoh subuh pukul 6, pukul 6, artinya 5.45 itu namanya sunnah melewatkan sahur. Itu sunnahnya nak cari. Ustaz boleh tak sahur pukul 3? Pukul 3 tak sunnah. Itu makan 1/3 malam nama. Bayangkan. Ada yang sahur pukul 12 malam. Saya kata itu makan tengah malam. Tak sama kot. Tak sama. Saya kata tak bangun. Jadi ambil tuan-tuan, konteks Malaysia tak dapat 15 minit. Baru masuk saja, kunyah saja 70 kali. Macam mana nak habis? Itu setengah jam. 5.30 ngam sampai pukul 6. Jangan berhenti waktu imsak tu. Imsak lah berhenti. Kan muntah kita. Imsak tu berjaga-jaga di jalan raya. Ada break kan, ada signal kan. 5.50 lah, 10 minute only. Okey, berjaga-jagalah. Bukan suruh berhenti makan. Dalam adik-beradik saya tuan-tuan sekalian, 3 orang adik saya semua lelaki. Masa kecil-kecil tuan-tuan sekalian, abang saya seorang je yang lain dia sahur. Saya lain, adik saya lain. Abang saya semenjak dia sekolah rendah, menengah, style sahur dia bila 5 minit nak habis baru sahur. Ni dia. Mak saya poning abang saya ni. Kalau dia dengar nanti, kau cakap pasal aku ke? Kalau dia dengar ni. Dia macam tu, dia bangunlah, relax lah mak. Tak habis lagi sahur ni. 5 minit makan kelang kabut. Itu terlampau lambat pula. Relax makan. Lagi 3 minit ni. Relax lah mak. Lagi 3 minit. Man-man lah kan. Kau tim kan. Relax lah. Tapi bila masuk ke Allah Akbar, pop, dia muntah. Kan dah kata. Dia kata tak boleh macam tu. Kita kena relax. Saya tak. Saya 5.30. Kan. Saya ikut time. 5.30 sahur relax. Macam tadi kan saya sahur dengan anak saya yang pertama. Isteri tak ada. Isteri kat kampung. Mesti kejut bang, bang. Yolah lama tadi
pula subuh malah nak boyi lah. Contoh kan. Sahur seorang-seorang, sahur seorang-seorang, 5 seorang relax. Makan, tengok jam. Jam mesti kat tangan. Kau tidak kan tak lepas. Oh, 5.45, relax dulu. Ambil lah waktu sahur tu. Maka dia punya kelebihan dia ialah dia punya barakah, kita tahan sampai ketika nak buka. Tu kelebihan dia. Anak-anak kita pun kejut dia kan. Dia tak nak makan nasi pun, terlolap makan nasi pun, minum air je lah. Tak pun korma 3 biji. Baiklah. Kita silap ketika kita puasa sunat. Puasa sunat kita tak sahur pun. Ni silap puasa ni. Dia anggap sahur ni Ramadan. Itu yang silap. Sahur ni apabila kita nak puasa, walaupun sunat, walaupun wajib, kita kena ambil fadilat sahur. Puasa si kami mana sahur? Tak sahur pun. Awak tak tahu je. Penting. Walaupun seteguk air nak ambil barakah sahur. Dan dalam Quran, tuan-tuan sekalian, Allah dah rakamkan dalam Quran. Ni Quran pula ya. Saya bukan hafal Quran. Saya baca boleh lah. Hafal tak? Hafal pun 3 kul boleh lah kita kan. Tuan-tuan tak pula ahli sufi lain. Tuan-tuan ahli sufi kan. Ahli sufi ni dah hafal Quran banyak. Saya tak hafal. Saya 3 kul boleh lah kan. Al-Ha tu itu level saya. Al-Baqarah tak hafal tu. Al-Kahfi lagi jam tak hafal. Yasin walaupun dah baca 45, 46 tahun tak hafal. Punya teruk. Yasin tu ikut imam boleh lah kan. Yasin terror lah kau. Cuba baca sendiri. Pangkal losap depan ingat. Nampak Yasin tu. Tak naik dia. Tak banyak makan somut tu lah kau jual. Tuan-tuan, Allah bagi tahu tuan-tuan sekalian, wal mustaghfirina bil ashar, dan beristighfarlah pada waktu sahur. Quran ada sebut. Maknanya waktu terbaik istighfar waktu sahur. Tu waktu dia. Jangan diam je. Istighfar satu pun tak apa. Astaghfirullahalazim cukup. Itu paling lemah. Eloknya 10, eloknya 100. Tak eloknya langsung tak baca. Bangunnya kan, buka handset. Terlupa istighfar. Oh, hari ni malam tadi aku dah post satu post, tak ada like pula. Like tak ada pula. Alamak, kecewa. Tak ada like. Mana like ni? Kan? Dia cari like apa? Orang sekarang cari like orang sekalian. Tak komen-komen like aku punya post ni. Aduh, kita bukan bagus sangat dalam Facebook. Kita bukan orang terkenal. Lainlah kita ni public figure. Kita ni siap surau je sampai kau nak. Kan? Aduh. Habis tuan-tuan sekalian. Tu nombor 1. Nombor 2 pula orang tak ambil kira. Iaitu buka puasa. Tuan-tuan, buka puasa, persoalan dia, boleh tak buka puasa ikut azan TV? Orang tanya orang tu. Tak boleh ustaz, tak boleh. Batal buka puasa. Mak ai, jawapan ni. Sabarlah dulu. Dia jadi batal macam mana tuan-tuan sekalian? Buka puasa ikut azan TV. Ingat tu. Walaupun benda ni simple tapi kena ingat. Tuan-tuan balik ke Rembau. Saya balik ke Rembau kan? Saya balik ke Rembau. Hari ni saya baliklah kejap. Kan? Saya ingat dulu tuan-tuan, Wan saya kata, jangan buka dulu. Tunggu ayat solah baru buka. Ya Allah lama lah. Nampak dulu. Saya balik pilah tuan-tuan sekalian. Bila saya, kalau pilah ni betul kikir belah abah saya kan, balik kan. Jangan buka dulu kata Wan saya. Pula belum masuk tu ayatlah solah dulu baru tu. Kita pun peganglah kurma tu kan. Ya Allah, bila nak buka ni kan, ayatlah solah. Ngap. Rupanya tuan sekalian, azan Putrajaya tak sama dengan azan Kuala Bilah. Ingat. Oh, Wan kita yang macam tu pun faham. Kita terpelajar bangang. Bukan tuan-tuan tanya, oh ya ke? Duk saya ingat lagi tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan buka dekat Perlis lagi lambik buka puasa. Mesti ingat dengan Kuala Lumpur. Dia buka TV azan Putrajaya, terus ngap, batal. Jaga baik, jangan main ngap je. Tengok jam, dekat sini dekat Kuantan buka pukul apa? 7.24. Selisih dengan semuanya tuan-tuan sekalian, 3 minit je. 3 minit pun berjanggut menunggu Bila lah nak buka ni? Ya Allah, bila nak buka? Sebab apa? 3 minit lama lagi kita nak buka, tengok bila. 3 minit tu azab kat kita. Padahal 3 minit tu kalau bagi mancing sekejap je. Tuan-tuan jaga tuan-tuan sekalian. Baik. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kena ingat,
ikut azan Putrajaya, kalau duduk semuanya duduk dekat kajang, longgeng saya tak pasti. Dia ikut soraman ke apa kan. Jangan main bantai ya Allah akbar ngap. Ya bila. Jangan pasal tunggulah azan surah tuan-tuan. Tiba-tiba Bilal tak azan. La ilaha illallah. Bilal dia pergi buka lah dulu. 3 minit baru azan. Taman tunggu. Tak azan pun ngap Bilal. Jangan batal sekarang. Bilal tu kan sebenarnya buka radio Negeri Sembilan kan. Allahu akbar ngap. Allahu akbar. Ngam. Dia pegang kurma dulu. Dekat mic tu, dalam mic tu dia pegang. Allah ngap sikit, dia azan. Boleh ngam. Ni tak, dia makan dulu, ambil nasi Arab dulu pula. 3-4 minit baru azan. Gila tu saudara sekalian. Baru azan ke? Habislah batal lah. Orang taman. Jangan, Bilal main peranan. Kan? Bilal tu saudara sekalian. Dia kena azan ikut time dia. Bukan time ikut waktu. Kalau subuh macam mana azan ni? Kena, tu sebabkan khusus tu. Bila waktu maghrib ada style azan dia. Dulu saya Bilal kat sekolah dulu, sebelum naik pangkat imam, saya Bilal sekalian kat sekolah lah. Mula-mula datang sekolah menengah agama tu, saya siap tak bertauliah. Kojonya ambil tek cicak kojo kita ni. Waktu mula-mula datang sekolah, saya diamanahkan jaga surau sebagai siap sekalian. Tek cicak je kawan kita. Banyak nak tek cicak. Cicak ni terberak je kau. Lepas tu naik Bilal. Tu saya khusus Bilal. Bila subuh macam mana? Lain. Dia punya azan kena keras. As-salatu khairum minan naum. Kan? Terkejut geng-geng kita kat asrama tu kan. Dia bagi power sikit. Kita bila subuh tu slow merdu sangat tak boleh. Orang tidur tak boleh. As-salatu khairum minan naum. Sedap tariklah selimut Jangan buat pasal tuan sekalian. Pentingnya azan tu. Bila masuk waktu maghrib lain pula. Bila masuk waktu zuhur lain. Zuhur panas. Bila panas kita pun panas. Nampak? Tu Nabi suruh buat sembahyang qabliyatan ba'diyatan zuhur 4 rakaat terhindar daripada azab api neraka. Betul tak? Kita tengok. Kenapa Nabi minta buat qabliyatan ba'diyatan zuhur 4? Susah nak buat 4 ni sebab waktu zuhur panas. Itu sebab Allah bagi fadilat iaitu terhindar kulit daripada azab api neraka, sebab boleh buat waktu zuhur, waktu panas. Tak semua boleh buat. Tu azan kan? Studylah sikit. Macam imam juga. Imam pun kena khusus. Imam pun saya bagi khusus. Khatib pun saya bagi khusus. Khusus. Oh macam ni jadi imam. Oh macam ni jadi khatib. Saya bagi khusus. Tidak tak faham, tak tahu kan, belajar. Kita bukan pandai tuan-tuan sekalian. Walaupun kita ni ada ijazah sarjana tua, tapi tak pandai. Tak pandai pun. Melagak saya cakap saya kan. Adalah ijazah sarjana muda apa benda kan, belajar agama. Bukan pandai tak. Jangan kata pandai tak tu. Banyak tak tahulah. Kalau tanya hukum sekarang tuan sekalian, tu susah tu. Sebab saya kadang-kadang orang bertanya hukum dalam WhatsApp, saya tak dapat jawab. Saya hantar kepada 5 orang ustaz lain. Ustaz lain pun tak dapat jawab juga. Sama macam aku ya. Susah jawab persoalan dia. Orang sekarang nak ukur apa hukum ustaz? Halal haram. Ya Allah, sabarlah. Tahu nak ukur halal haram je. Kan bagi tahu makruh kan tak percaya pula kan? Kita tak pandai. Tuan-tuan, buka ni sebenarnya dengan apa? Tuan-tuan, zaman Nabi buka dengan buah tamar. Baik. Buah kurma ni dia ada 2 jenis. Tuan-tuan pilih. Pertama rutab. Rutab ni kurma basah. Tamar kurma kering. Baik. Mana yang bagus? Mesti rutab. Kan? Yusuf, Tayyub. Satu buah yang berada di luar negara. Yusuf, Tayyub. Lebih baik dimakan Yusuf, Tayyub. Amboi. Iklan tu kan? Rutab dengan sekalian, dia sedap. Tu sebab tuan-tuan nak hantar kurma dekat surau, jangan kurma yang patah gigi orang. Yang saya marah waktu sungguh saya tak, memang saya tak boleh terima lah.
Bagilah surah kurma yang fresh, yang bagus, yang sedap dimakan. Bukan kita gigit patah gigi pakcik tu. Pekoreh bona ni. Saya ada bab ni, saya tak boleh timur lah. Hantar satu kartun kurma, buka tu lihat, ulik lah banyak. Ni expired, saya kata, buang. Nak bagi orang buka puasa macam mana macam ni? Tak boleh. AJK dah mesyuarat dah. Siapa nak hantar kurma ke surau, kurma yang terbaik, Yusof Tayyub. Pakcik saya buka kat Masjid Padang Lebar tau. Dia cerita kat saya. Saya balik 1 Ramadan 2 tahun lepas. Kan? Apa dia kata? Dahsyat betul lah orang yang bagi kurma ni. Pala aku buka ya, ambil kurma tu, keluar ulik kat aku punya mulutnya. Dia kata, dia kata macam tu. Apa bodoh lah diorang bagi ni. Apa saya kata betul? Bagilah rutab tu, rutab kurma basah yang kita makan macam KFC. Faham tak tuan sekalian? Sedap baik. Lala 40 biji dia seorang dia. Pun jam juga ni. Sedap. Tuan-tuan, betul tuan sekalian, kita buka kat rumah, belilah kurma yang sedap. Kurma sedap tu memang gugur rambut boli. Betul tak? 1 kilo RM100 tu yang gugur rambut kita tu. Gugur rambut. Mahal tuan sekalian. Rumah saya tu ada ajwa ya, ajwa alia. Mahal. Tapi sedap lah makan. Sedap. Sedap. Tapi 3 biji dah lah buka puasa. Janganlah tolak 8 boleh. Nyap. Macam makan es krim tak? 3 je. Barulah itu adalah buku yang terbaik. Tapi orang Malaysia tak boleh ikut cara Nabi, maka ikut cara sendiri. Tak apalah. Makan nasi 1 pinggan. Mana tembikai kita? Tuan, tembikai pula. Lepas tu menjala kat sofa sini. 8 suku baru sembahyang maghrib. Bayang 8.30 tak bagi surau. Sebab apa? Perut dah mengelombong. Kita pengalaman lah. Saya dah macam tu dulu masa kecil-kecil, zaman jahiliah macam tu lah. Baru saya minum air tembikai 3 layer, habis tak pergi tarawih saya dululah. Tembikai nampak layer tu. Bawah tu yang tidak ditapis tu layer pertama tembikai tu. Segedak-segedak. Atas bawah air 3 layer. Tak pergi sebenarnya dah tak larat. Tuan-tuan, cubalah ikut cara Nabi tahun ni, tuan-tuan sekalian. Anak-anakku sekalian, kita buka tamal saja 3 biji, minum air, sembahyang maghrib. Boleh macam tu. Cerah masa depan tu. Tak boleh, sebab kita tak biasa. Saya biasa sebab di sekolah saya dulu 7 tahun saya duduk sekolah asrama tu, sekolah agama lah kan. Buka puasa kurma yang patah gigi tu. Lotih nak habiskan dia. Kau macam nak buang. Ambil yang kedua agak-agak okey tak? Tak lagi kau Memang asrama saya dulu tuan sekalian, cikgu tu waden, dia tak bagi buka nasi dia. Ni buka 3 biji kurma air kosong, dia hambat semua pergi surau sembahyang. 7 tahun dididik, saya sampai terkesan buka mesti kurma. Sebab apa? 7 tahun. Tiba-tiba tuan-tuan nak buat hari ni, tak boleh dah. Tak dapat tuan sekalian. Roti jin banyak tu, roti jin. Bukan roti John dah, roti jin. Cuba tuan-tuan, cubalah ayah mulu kan. 3 biji ngap pergi surau sembahyang maghrib. Cuba tengok. Hari ni cuba tengok. Boleh tak? Menggelotah perut. Ya Allah, betul. Tak biasa. Cuba biasakan. Kalau tak boleh ikut seluruh sunnah Nabi, sebahagian dia lah. Tapi kita tak buat kan. Nabi tak solat maghrib dulu, Nabi buka dulu betul. Kan? Ustaz, boleh tak buka dengan rokok? Soalan kat saya. Apalah, makanan tak ada, rokok yang ada. Saya kata soalan kau ni aras tinggi tau. Soalan dekat saya kan. Tak boleh buka rokok dah, betul. Rokok tu haram. Itu macam mana? Dah ini ada. Kau punya soalan ni soalan bangang tau. Saya jawab bangang lah. Kan? Baik matilah saya kata kan. Manalah
Janganlah buka dengan rokok kan. Ambillah apa-apa yang boleh membatalkan puasa tu. Jangan rokok tu. Kau tolaklah kayu ke apa kan. Saya kata. Dah soalan macam tu. Kawan saya masa saya belajar dulu tuan sekalian, kan susah. Saya duduk dua sebilik. Mana ada makanan? Duit tak ada. Kan? Mak cakap ada duit. Ada. Kita tak susahkan mak ayah. Zaman kita bukan suka minta duit. Tak. Tahan. Ada duit tak? Duit ada. Padahal tak duit pun. Buka puasa tak ada. Mana ada buka puasa? Togok air Pepsi Cola je. Ambil dekat dalam tandas tu, air tu togok je dah. Buat tak tahu. Dah buka puasa. Zaman belajar tu susah tuan sekalian. Kawan saya sokok. Alhamdulillah batal puasa. Kawan saya tak sokok. Allah. Jadi tuan-tuan, pastikan ikut sunnah tu. Tak nak kurma, benda-benda manis, buah tembikai ataupun air kosong, air sirap. Jadilah. Lepas tu tuan-tuan sekalian, kesilapan orang Malaysia satu je tuan sekalian. Berbuka puasa terlampau lama sampai maghrib tak ada jemaah nak sembahyang maghrib. Itu kesilapan yang paling besar. Bila asar ramai penuh, bila isyak penuh, maghrib tak ada orang. Ubah sikit kita punya kepala ni. Maghrib aku pun sama juga nak sembahyang maghrib dekat surau. Jangan kita sembahyang maghrib kat rumah. Walaupun boleh sembahyang kat rumah. Datang siang Nabi Bilal menjoget-joget pagi-pagi. Ada 3 orang yang sembahyang maghrib. Jangan macam tu. Datang. Kalau tak datang semua, datanglah. EJK suruh datanglah. EJK suruh tu penting. Mana EJK? EJK pun tak datang. Bukan EJK sini. Mana imam? Imam pun tak datang. Imam bertugas. Mana imam tu? Imam buka puasa. Dia makan lecikang langsung habis tahu. Baiklah. Lecikang. Weh, siapa jadi imam jangan minum ais tu. Saya post ni. Siapa imam sinilah. Saya post sungguh. Saya imam juga tuan sekalian. Bila tiba bila saya jadi imam lah, saya minum air kosong, air panik, tak makan apa sampai nak jadi imam tarawih. Tak makan apa pun. Pernah berlaku saya dah tak tahan lembaga korma balik semayang, saya togok air tembikai ais, suara tak keluar. 20 rakaat pensan saya. Jaga siapa jadi imam lah. Yang tak jadi imam tak kisah, kau togok lah 40 kilo tak kisah. Dia tahu dia capek lah mam, capek lah, itu dia. Imam tahu dak baca surah apa ni, terlupa tu sekalian. Baik habis. Yang ketiga tarawih. Konsep tarawih telah dilanggar oleh rakyat Malaysia. Bukan surah tuan-tuan. Tuan-tuan ni bagus kan. Tuan-tuan, konsep tarawih ni Bilal imam, dialah nakhoda paling penting dalam tarawih, bukan jemaah dia. Jemaah ni dia follower. Kan, saya pesan dekat mana-mana imam tarawih dengan Bilal, awaklah yang menjadi pilot dalam mengendalikan tarawih. Tarawih ni sembahyang yang dalam ketenangan. Jangan sebut rehat kan. Rehat benar pula. Sembahyang dengan penuh ketenangan tarawih ni. Subhana malikil ma'bud, subhana malikil mawjud, subhana malikil hayyil ladzi la yadur. Nak pergi mana Bilal tu? Laju mana pula. Relaxlah. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Maaf, relaxlah. Tak habis lagi Bilal imam dah bangun. Allahu akbar. Laju nak pergi mana? 8 rakaat je pun. 8 je. Kalau negeri 9 dia 10. Campur 3 boleh. Selangor 20. Surat daripada Jais 20. Selangor ni 20. Surau yang tak nak buat 20 buatlah 8. So saya 20. Kan? Jadi tuan-tuan, Nabi dia buat 2 tamat hingga witir. Saya post pada tuan-tuan tahun ni, jangan keluar selagi witir tak habis, barulah sempurna tarawih tu. Ada surau siap posan ada tag. Surau mana saya pergi dia ada tag. Satu surau ni yang ada tag. Sebelum tarawih, kepada semua jemaah, tunggulah tarawih sehingga witir tamat. Setiap kali Bilal bangun baca tag. Jangan balik selagi witir belum tamat. Itu menandakan kesempurnaan tarawih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak balik orang. Bilal nak macam tu. Pesan
Kecuali budak kocik. Budak kocik dia macam tu. Dia lapar dia belah. Kita bukan budak kocik. Kita budak tak kocik. Janganlah balik. Tuan-tuan saya sungguh kita nak ambil kesempurnaan sebulan saja. Balik pukul 10. Sebulan je balik pukul 10. Suruh saya balik 10.30. Sebab 20 campur 3 witir. Berjanggut tunggu lama. Masya Allah. Ada 2 imam tarawih kita jemput daripada luar. Imam Hafiz. Saya kata Imam Hafiz ni kan, walaupun Hafiz, dia kena tahu fiqh imam juga. Jangan baca 3 ayat saja, mencungak macam Fatihah. Bacalah lebih sikit, 5 ayat dah lah. Baca 3 ayat tu sekalian susah. Pengalaman pahit saya sembahyang tarawih dengan imam yang ini. Imam yang 20 paling laju, saya suka tapi saya mencungap. Ni pengalaman pahit. Pengalaman hitam. Saya kata kalau berlaku dekat surau kita ni jahanam gitu. Dia memang baca ayat Quran tapi 1 ayat saja. Saya belakang dia tu. Kan? Dekat banting dululah. Waladhalin amin. Dia diam. Bismillahirrahmanirrahim. Sad. Allahu Akbar. Gila saya tu kan. Saya dia gila. Ya Allah. Kenapa tak cakap? Saya lah. Dah tahu tuan-tuan sekalian perangai imam ni. Saya kali kedua dia baca Fatihah, saya follow belakang. Bismillah, bismillah saya follow tau. So, tahu dah. Sepanjang 20 rakaat tu dia ambil huruf muqatta'ah tu. Yasin, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sejarah hitam saya. Tak dapat baca Fatihah, tak sampai. Ya Allah. Kau cakap lah lain kali nak baca ayat tu, kau berhenti lama sikit lah. Kalau kau nak baca huruf tu. Oh iya ke? Iyalah. Besok dia kalau jadi imam balik dah tahu dah. Dah tahu. Maksud dia memang tak hafal Quran tapi hafal ayat pertama saja. Macam saya lah. Saya macam tu lah. Yasin. Ayat ketiga. Ayat keempat tak ingat. Sebab tolan somut banyak, tahu tak? Itu secara hitam. Yang kedua pula, imam yang saya pernah lalui tarawih tu sekian, dia baca bagus panjang ngam, tapi ya Allah, tomak ninah tak ada. Laju nak mampu. Ya Allah kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak baca apa-apa pun. Tak baca apa-apa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak baca. Allahu Akbar. Kita ikut follower. Ikut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan power. Tapi tu mencungap gak kita. Ya Allah, nak pergi manalah imam ni. Imam tu driver bas saya. Sekolah. Dia driver bas sekolah. Patutlah laju. Dia driver bas. Asrama tu dia driver bas. Dia driver bas. Bang, apa laju mana? Laju ke ustaz? Laju ustaz bang dia tu. Tak laju lah. Tak laju bang kata. Dia tak baca. Tayat akhir lagi lah. Ya ilaha illallah. Tu konsep tarawih tu habis apabila imam buat hal. Aduh tuan-tuan sekalian. Kan? Yang kedua tuan-tuan sekalian, tarawih ni dia tak boleh capek pun. Tak boleh terlampau lambek. Lambek pun saya keluar daripada surau tu. Sejarah hitam saya juga. Nak cerita sejarah saya ni. Mak lambek ya Allah. Saya dah ngantuk dah. Teringat Tesco. Bila lah nak habis lah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Berhentilah pula. Saya kata bila nak tu sungguh saya 2 rakaat saya keluar pergi cari seorang lain tu punya jahat ni. Tuan-tuan kalau dapat macam tu saya agak-agak senang. Oh tuan-tuan ahli sufi tak apa. Saya ya Allah, tak kita tuan-tuan sekalian. Belakang kita ni ada budak, ada perempuan ni yang bermasalah, ada yang sakit buntut lah, yang gout, yang kepala pening stres, yang kena banggakan bini tadi, bergogau tak, kena macam tu macam. Betul saya kata, imam ni memang peranan besar. Tu sebab saya imam pergi khusus. Dia pergi khusus tuan-tuan imam ni. Kau pergi khusus, dia kata, dengar baca, dengar. Oh, cik ni jadi imam. Dia bukan seorang sadap saja. Tahu fiqah jadi imam. Budak menangis. Jangan kau sambung ayat lagi 30 ayat. Budak nangis ni. Weh. Sambung lagi ayat. Ni bukan kitab betul. Patut dia stopkan dulu. Allahu Akbar.
Kesian. Tuan-tuan, tarawih ni tuan-tuan sekalian, saya tak kisah tuan-tuan buat 8 ke 10 ke 20, tak kisah. Tak kisah pun tuan-tuan buat kat rumah pun tak apa. Sebab dalam ada satu mazhab kata sebenarnya tarawih ni dia kata boleh buat kat rumah sebab dia sunat. Ada mazhab lain kata afdal buat di masjid. Siapakah yang boleh buat kat rumah ni? Orang yang ada masalah kojo. Apa kojo tuan-tuan sekalian? Iaitu dia ada shift tuan-tuan sekalian. Ada shift dan dia tak boleh nak apa tu buat tarawih. Okey, kesimpulan. Kilas kesimpulan. Tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan pahala kita tak banyak. Tuan-tuan nak dapat pahala orang, tuan-tuan bagi orang makan buka puasa. Baik. Surau buka tajaan masuk nama. Baik, surau saya satu hari kena bayar RM800 untuk makan 100 orang. Surau lain saya pergi tuan sekalian RM2,000 sehari dekat Sarawak Impian tu. RM60,000 sebulan. Kan ada orang infak bagi orang makan. Baik, kita tak mampu 800, kita bagilah apa-apa kuih ke surau. Ada yang buka, kita dapat pahala orang yang buka tu tak berkurang pun. Rebutlah. Tak pun bagi jiran sebelah, mangkuk tu bagi 3 karipap. Dia pulang balik, tak ada karipap. Tak ada karipap bang, cano ni bang. Sodeh buat apa? Biarlah. Bagi mangkuk karipap, tak pulang-pulang mangkuk. Sodehnya bang, tak pulang selepeh. Ini masalah kita ni. Tuan-tuan bagi jalan sebelah buka puasa, tak ada. Tuan-tuan, lagi pula kalau dia anak gambar bagus ni, bagi karipap 10, dia pulang balik 1 karipap dia. Kita punya balik. La ilaha illallah. Tuan-tuan, bagi orang buka puasa sebab kita punya pahala tak banyak tuan-tuan sekalian. Kita ambil pahala dia bila dia berpuasa. Pahala dia kita dapat bila kita bagi dia buka puasa. Itu cerita dia. Okey? Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis. Dah pergi balik. Bila balik? Tak itu tunggu dah. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz yang banyak kami. Sikit pengumuman, insyaAllah setiap hari Sabtu Lahad kita ada kuliah subuh. Hari ini kita ada kosong bertugas. Jadi setiap hari Sabtu Lahad kita ada kuliah subuh dan Ustaz dalam BPS dan Ustaz juga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.